Itu dah selesai. Sudah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشايخنا وأستاذنا وخصوصا إلى المؤلف العالم فاضلة الحاج محمد سعيد بن عمر قاضي جدرا كده خصوصا إلى شيوخنا وأستاذنا من المسلمين المسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا في المشارق الأرض إلى مغاربها أن الله ينفعنا من بركة وأسراره وعلومه ونفعته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بالتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أهلا وسهلا بكم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعلم الإنسان ما لم يعلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah. Segala puja dan puji yang tertentu dirafa'kan bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan ta'aluk sekalian alam. Dialah Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar sembah, dan dia jugalah Tuhan yang telah menciptakan kita, yang pada asalnya daripada setitik air yang tidak bererti dinamakan ia sebagai mani, lalu disimpan di dalam sebuah empangan yang kukuh dinamakan ia sebagai rahim ibu dalam tempoh dan waktu yang ditetapkan. Maka lahirlah kita ke dunia ini diiringi dengan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebesar-besar nikmat yang kita perolehi pada pagi yang mulia ini adalah nikmat Islam dan iman. Selawat beserta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat dan bantuan daripada baginda Nabi lah yang kita dambakan di akhirat kelak ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini dapat lagi sama-sama kita berkumpul di media sosial ini bagi menelaah ataupun membicarakan sebuah kitab yang dinamakan ia sebagai Tafsir Nurul Ihsan, penggali yang pertama pada membahaskan tentang suratul Baqarah. Iaitulah kita telah tangguhkan pada muka surat 12 pada siri yang lalu. Kalau kita ada kitab, minta maaf lah, pengarang kitab dia tak pernah pencetak, bukan pengarang kitab lah, penerbit dia tertinggal nombor muka surat di atas. 12 dengan 13. 14 tu ada balik. Insya-Allah. Jadi muka surat 12 hari ini kita akan menyambung kembali perbahasan kita. Iaitulah pada baris yang ketiga daripada bawah, iaitu huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Pada siri lalu kita telah membahaskan tentang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan dan hidup kita kembali di hari akhirat kelak, yang mana kepada Allah Ta'ala lah dua tempat tujuan terakhir yang kita akan pergi dengan kalimatnya summa ilaihi turja'un, dan kemudian kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Jadi kita sambung pada ayat yang seterusnya, 28 hari ini ya, ayat 28 ayat 29 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ani fid darain amin.
Kata pengarang kitab rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya, sebagaimana firmanullah subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Itu ayat 29 kita ini. Apa yang dikatakan oleh para kita? Qala Allah Ta'ala huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah. Jadi ialah Allah. Hakikat sebenarnya dialah Allah. Kenapa? Kerana kalimat huwa itu merujuk atas dia. Dia iaitu ghaibah, dia yang tiada ataupun tak ada depan mata. Huwallazi khalaqa, dialah Allah Ta'ala yang telah menciptakan. Khalaqa yang telah menjadikan kamu. Jadi menjadikan, menciptakan serupa belaka. Ialah Allah Ta'ala itu Tuhan yang menjadikan bagi kamu barang dalam bumi, dengan bumi sekalian guna dan faedah supaya kamu ambil manfaat dengannya. Insya-Allah. Jadi ini kata pengarang kita Allah Ta'ala, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah Ta'ala yang telah menciptakan untuk kamu wahai manusia. Lakum untuk kamu wahai sekalian manusia, ma barang yang ada. Ma tu ma barang. Ma barang pada fi ardi, iaitu dalam bumi ini tadi, jami'ah, keseluruhannya. Jadi ini ayat mengklaim ataupun ini ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala wartakan bahawa bumi ini dan segala isi yang ada di dalamnya Allah jadikan bagi kita. Ambil manfaat daripadanya, ambil kebaikan daripadanya. Tetapi kita kena tahu dalam keseluruhan kejadian bumi ini, apa yang ada dalamnya itu tadi adalah daripada barang-barang yang Allah Ta'ala ciptakan belaka. Ada padanya baik dan ada padanya keburukan. Yang mana buruk Allah Ta'ala telah datangkan ayat susulan nanti. Itu berkaitan tentang benda-benda yang haram, benda-benda yang makruh. Ini Allah Ta'ala akan sebutkan. Namun keseluruhan daripada bumi ini tadi, ambillah manfaat daripadanya. Begitu juga dengan manusia. Manusia yang baik itu siapa? Yang jujur katanya, yang lemah lembut bicaranya. Nabi SAW mengatakan manusia yang terbaik itu, dengan hadis Nabi mengatakan khairun nasu ma yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberi manfaat kepada manusia lain. Itu barang yang baik. Terbaik dalam dunia ialah benda yang boleh bagi manfaat. Begitu Allah kata, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dan kami jadikan bumi itu tadi barang yang ada dalamnya supaya kamu ambil keseluruhannya sebagai manfaat. Untuk apa ambil manfaat tadi? Untuk kamu membesarkan Allah Ta'ala, dapat nikmat dari Allah, puji. Dapat kesenangan dari Allah, puji. Sebab Allah Ta'ala yang suruh. Bukan kata kita menunjuk dah, Allah Ta'ala suruh. Kata apa? Fa'ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka pada anak yatim, fa'ammal yatim fala taqhar, maka hendaklah kamu bantu dia, jangan kamu buat tak indah pada anak yatim. Wa amma sa'il, adapun pada orang yang meminta pertolongan, orang yang mengharap bantuan daripada dia, wa amma sa'ila fala tanhar, janganlah kamu memperendah-rendahkan, jangan kamu memperemehkan dia, jangan kamu menyusahkan dia. Dan Allah kata apa lagi? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Wa amma, dan adapun barang yang nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi tu, fahaddis, hendaklah kamu sebut-sebutkan. Masya-Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, dia jadikan dunia ni tadi, kata pengarang kita Allah Ta'ala, barang yang ada dalam bumi, dengan bumi sekalian itu. Mana dengan bumi-bumi sekalian. Apa yang boleh diambil daripada bumi itu tadi? Tanahnya, airnya, supaya jadi manfaat, bukan jadi bencana. InsyaAllah. Nanti akan menyusul, Allah Ta'ala akan ceritakan kepada kita tentang kejahatan manusia yang rakus terhadap muka bumi Allah Ta'ala ini tadi. Mereka mempelopori hingga berlaku kebinasaan, bukan pemulihan. Tapi apa kata mereka?
nahnu muslihun. Kami ni pelihara, kata dia, kami jaga. Tapi Allah klaim mereka bukan menjaga, tetapi mereka lah orang yang memusnahkan dunia ini. Baik. Maka sambung lagi ayatnya. Setelah kita dapat nikmat Allah Ta'ala, kita dah rasa besarnya Allah Ta'ala tu tadi dengan kenikmatan-nikmat yang Allah bagi, cukuplah satu. Kita banding, hari ini perumpamaan satu. Nikmat kita memiliki kelopak mata. Kelopak mata ni kalau tak ada ni, Masya Allah, lesu mata gayanya, Masya Allah. Ada satu orang cendekiawan, para filosof, seorang filosof yang Allah Ta'ala beri kepada dia, matanya tak boleh tutup. Kelopak matanya tak boleh tutup. Dia ada penyakit tak boleh tutup. Sama ada Socrates atau Aristotle, ni salah seorang daripada dia orang. Matanya tak boleh tutup. Kalau tutup, tutup terus. Kalau buka, buka terus. Dia tak boleh tak boleh berkelip mata itu. Macam mana kita hari ni? Seminit tahan kita pun dah pedih mata kita. Masya Allah, tu nikmat Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Baik. Summastawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Maka kemudian summa ni kita dah bahas dah lalu dah kan. Summa kemudian daripada dah ambil nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kemudian daripada Allah dah jadikan dunia tu, apa dia katakan? Summa stawa ila sama, kemudian qasad ia kepada langit. Maka menjadi ia akan mereka itu langit 7 lapis langit. Summa stawa, astawa ni jangan salah tafsir. Kata Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, astawa ialah astawa. Astawa ialah astawa. Jangan kata astawa tu duduk bersila, duduk cangkung, tak ada. Astawa ialah astawa. Kerana bahasa Melayu tidak ada ungkapan yang dapat mengungkap kalimat astawa. Saya tu, Masya Allah. Jadi macam kita lah, kalau bahasa Inggeris tu sebut sains, bahasa Melayu dia panggil sains juga. Dia tak boleh ada bahasa nak mengatakan sains tu apa dia? Tak boleh, Masya Allah. Jadi tu astawa ialah astawa. Ini satu konsep kalimat baru. Astawa boleh masuk dalam kamus Dewan, Masya Allah. Perumpamaannya itu bukan kita kata menetap. Dia tak kata menetap, dia tak kata duduk. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tadi tidak serupa dengan makhluk. Kalau kita bincang duduk, nanti kita kata bayangkan cara duduk lah. Cara duduk dia merendahkan diri pada satu tempat, di ada lantai yang mungkin meletakkan punggungnya di atas lantai. Jadi kita kata istawa. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab pengarang dia tak sebut duduk pun. Kemudian qasad, apa dia qasad? Menetapkan hatimu. Masya-Allah. Meyakini tentang Allah Ta'ala itu, qasad ia kepada langit. Mana berkehendak ia kepada langit. Berkehendak ia kepada langit, maka dia jadikan akan mereka itu langit. Allah dah jadikan bumi cantik, Allah kata jadikan langit pula lah. Jadi Allah Ta'ala jadikan langit. Berapa banyak langit tu? Fasawwahunna sab'a samawat. Sawanya berserupa. Langit tu Allah jadikan serupa. Bentuk kalau bumi ni bulat, langit tu pun bulat. Terus Allah jadikan bumi bulat, langit tu tiba petak. Masya-Allah Ta'ala. Ataupun bumi itu petak, langit tu tiba bulat. Dia tak kena lah. Jadi summastawa ila samai fasawwahunna. Sama keseluruhan. Kenapa guna kalimah hunna? Hunna ni kan muannas. Hunna. Katakan kalau nak kata fasawwahum, kalau fasawwahum, ni hunna. Hunna kan kalau kita belajar bahasa Arab, dia mesti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ni perempuan tu. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ini saya sebut ni muzakkar. Ini muannas. Lelaki, perempuan. Jadi Allah Ta'ala guna kalimat situ. Apa kata Allah Ta'ala? Fasawwahunna summastawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Kalimat dia satu. Sama tu mana langit umum. Langit umum. Sama mana langit umum. Tapi Allah nak beritahu dia dah lebih daripada 3. Allah kata samawat. Nampak dah jamak. Dia jamak muannas itu.
Dia jadi muannas samawat, itu sebab dia guna kalimat hunna. Jadi kerana perkataan langit itu ialah muannas. Masya-Allah. Dia kata muannas. Jadi dua kali Allah ulang perkataan langit ni. Pertama langit secara umum, yang kedua langit secara khas. Masya-Allah. Yang umumnya mana? Summastawa ila sama, dia yang menjadikan langit. Ketika itu langit kita tak tahu berapa banyak langit ni. Hingga Allah yang menerangkan fasawwahunna sab'a. Allah kata dan kami jadikan dia 7 yang berlapis. Masya-Allah. Sab'a. Tapi di sini dia tak sebut pun tentang berlapis. Itu tambahan saya tu. Fasawwahunna sab'a. Tapi dalam ayat yang lain Allah Taala bagi tahu dia berlapis dalam surah Al-Mulk. Allah kata allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. At-tibaqa. Itu kalau makna dia yang berlapis. Jadi allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah Taala yang telah menjadikan langit itu 7 yang berlapis. Tibaqa maksudnya lapis. Murtabak. Orang kata murtabak tu roti murtabak, roti berlapis. Dia ada daging, dia ada roti yang berlapis-lapis. Murtabak. Tibaqa dipanggil. Kalau dalam orang ngaji Taranum tu panggil tabaqat. Tabaqat ni nada suara. Dia do, re, mi, fa, so dia ada tingkatan dia tu. Dia ada qarar, dia ada nawa, dia ada hasyum, dia ada jawab, dia ada jawabul ali, insya-Allah. Sekarang ni rasa dah pancit dah. Hasil kerja tak mau tak boleh dah ke hulu pilih dah nak Taranum kuat-kuat tak boleh dah. Dah pancit tak jadi. Nak bagi tahu tu bahawa tibaqa tu Allah Taala jadikan langit 7 yang berlapis. Lapisan, dia panggil lapisan. Jadi kalau kita nak kata rumah yang berlapis macam mana? Rumah ni tak dipanggil tibaqa. Lantai pertama kata tabaq awal kata, tabaq tsani. Boleh kalimat tu sebenarnya kalau cakap pada kita baru belajar, tapi orang tak kata tabaq untuk rumah sebab dia kediaman. Jadi rumah dia panggil berdaur. Daur awal, ada daur awal, daur tsani, panggil tingkat yang kedua. Masya-Allah. Penting aja bahasa Arab, dapat sikit-sikit pun jadilah cawan dalam bahasa Arab pun dia macam ni. Contoh cawan ni dia panggil kub. Kaf waw ba. Kub. Inggeris kap. Inggeris panggil kap, bahasa Arab kub. Bila dia dua kubani. Kubani dua. Kalau banyak aqua. Itu sebab Allah wa aqwabum mawdu'ah wa namarikum masfufah. Mana cawan yang terapung tahu makna. Itu sebab bahasa Inggeris ni banyak ambil bahasa Arab sebenarnya. Banyak magazine. Allah. Saya dah ulang magazine kan? Magazine daripada kata magazi. Magazi ni makna gudang. Dia bila kata gudang. Macam sugar. Sugar pun bahasa Arab sukara. Sukara maknanya gula, sugar. Kemiripan. Tapi dulu bahasa Inggeris banyak ambil bahasa Arab. Sekarang bahasa Arab banyak ambil bahasa Inggeris. Radiuna, kita internet, dia panggil gitu, masya-Allah. Nanti ada kalimah Arab tu sendiri, tapi orang Arab tak macam kita Melayu lah, kadang cakap sikit Inggeris kita lebih gunakan. Masya-Allah. Itu nak ceritakan tentang langit tadi lah. Allazi summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Ni ayat ni sambung ya. Sebab dia tak summa, dia tak kata allazi lagi dah. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa 'alal 'arsy. Thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Jadi ayat ni yang kalau orang salah faham, dia kata Allah Taala duduk di langit. Allah Taala di langit kata Nabi kita. Sebab apa? Thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Memang ada hadis Nabi SAW yang ditanya oleh seorang laki-laki mengatakan, ya Allah, aina Allah? Aina Allah? Di mana Allah? Nabi jawab fis sama. Fis sama di situ sebenarnya lebih kepada merujuk tempat yang tertinggi. Tempat yang tertinggi. Bagi manusia yang paling tinggi itu kan di langit. Sallallahu alaihi wasallam berkata begitu. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan dialah Allah Ta'ala tadi dengan tiap-tiap satu amat ketahui tafsil dan ijmal. Maka fikir oleh kamu bahawa Tuhan yang kuasa menjadikan bumi dan langit yang terlebih besar daripada kamu itu, kuasa atas menghidupkan kamu kemudian daripada mati, iaitu kisah kejadian Adam alaihi wassalam. Kita panjang dari syarah ini panjang.
Wahwa dan dia Allah Ta'ala bi dengan kulli tiap-tiap syai'in sesuatu aliman, mengetahui ia. Itu kita nak alim. Alim ni kalimah asalnya apa? Ilmu. Bila ada ilmu boleh panggil alim, mana boleh panggil orang alim kalau tak ada ilmu. Jadi aliman, alimun. Allah itu terlebih-lebih mengetahui. Tu Allah sebut dalam surah Al-Mulk lagi. Saya suka mengambil surah Al-Mulk sebab surah yang hari-hari kita baca, senang jumpa. Allah kata apa? Wa asirru qawlakum awijharu bih. Kalau kata wa asirru, kalaulah kamu rahsiakan sekalipun, awijharu bih, atau kamu terangkan, bagi tahu secara kuat pada orang pun, awijharu bih, Allah Ta'ala itu tahu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha mengetahui. Kalau rahsia dalam hati pun Allah Ta'ala, walaupun hati seekor korona, Allah, seekor korona sekalipun Allah tahu apa yang ada dalam hati dia. Kita tak tahulah korona ada hati ke tak ada kan, insya-Allah. Saya ingat benda-benda yang mustahil jangan banyak fikir. Kawan saya cerita kawan dia sekarang di hospital mental. Sebab dia terlalu memikir apakah semut itu mempunyai hati. Hidup korek. Kita kalau picit semut, kita tengok tahu-tahu cair je. Dia ada hati ke tak ada? Itu je. Sebenarnya benda tu simple. Bukanlah dia apa nama Animal Planet ke, apa nama buku sains ada dah terangkan. Tapi you nak fikir dengan akal dia. Bukan dia nak ngaji ilmu. Itu sebab ilmu ni dia kena tuntut. Dia bukan barang fikir. Kalau tak, jalan buntu bukan sampai pada gitu. Baik. Kemudian Allah Ta'ala tahu, amat tahu segala tafsil, barang kias-kias di manusia lah. Barang kias pun Allah faham. Dan ijmal, barang yang jelas nyata, maka fikir olehmu. Sekarang pengarang kata, maka cuba kamu fikirkan. Kenapa disuruh kita fikir? Kerana kebanyakan manusia yang membaca Al-Quran itu adalah mereka yang hanya menjadikan ia tutur di bibir, tapi bukan barang fikir. Kenapa Allah Ta'ala kata qalilan ma yatafakkarun, sikit sangat orang yang memikirkan tentangnya. Yang baca ramai, tapi yang nak ambil ibrah, pengajaran daripada Quran tu tadi, orang yang nak mentadabburi ayat Quran tadi, nak baca kemudian rasa tengok, nak tengok pula tafsir dia, nak tengok dia punya apa makna dia tu. Kalau tak baca, kita pun tak mahu cakaplah, mana cuma berapa ramai kita sama-sama baca Yasin. Kata dia 30 tahun dah baca Yasin. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalina ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Tapi pernah tak kita baca maksud Yasin tu? Selama 30 tahun kita baca tu. Itu orang nak mentadabburi tu kurang. Yang baca ramai, yang mentadabburi. Maka pengarang kata, maka fikirkanlah olehmu bahawasanya Tuhan, yakni Allah yang Maha Kuasa itu menjadikan bumi dan langit. Dialah Allah apa nama, allazi khalaqas samawati wal ard. Dialah yang menjadikan langit dan bumi. Yang hebatnya apa? Langit dan bumi itu tadi lebih besar daripada kamu. Kalau kita tengok, yang jadikan kita ni mungkinlah, kalau kita paling besar pun kita ni kecil, kita boleh buat robot besar, tak besar mana pun, insya-Allah. Tapi Allah menjadikan bumi lebih besar daripada kamu. Fikir itu dari Allah kata. Ini dah manusia, ya Allah tu besar mana? Allah tu besar mana? Jangan dipikir tentang besar mana Allah Ta'ala, tapi fikir tentang ciptaannya Allah Ta'ala memadai. Oh, dia punya besar, ya Allah, ajibnya, insya-Allah. Dia kata, fikirlah akan kuasa Allah yang menjadikan bumi dan langit itu terlebih besar dari kamu. Bumi dan langit tu, belum kita mari tutuzuhan alam yang dijadikan Allah Ta'ala ni lebih-lebih besar. Dan Allah menjadikannya tanpa sekutu. Allah menjadikan alam ini tanpa ada pakatan, tanpa ada apa nama perbincangan, bincang-bincang mesyuarat dulu baru approve. Dia bukan macam makhluk kita nak bincang dulu, nak mesyuarat dulu, baru approve. Masya-Allah, tabarakallah ta'ala. Baik. Jadi itu dia. Kemudian apa yang Allah Ta'ala nak bagi, apa pengarang kita nak bagi tahu pada kita tentang ayat yang Allah Ta'ala turunkan ini, sesungguhnya dia yang menjadikan bumi dan langit itu terlebih besar daripada kamu itu. Huwa asa atas menghidupkan kamu. Ni bab kedua pula, hidupkan kita. Kalau nak cerita besar, kita ni manusia kerdil pada hari ini. Nak dibandingkan kaum Samud dan kaum Ad. Ni orang besar-besar, kaum Ad, insya-Allah. Itu kaum Nabi Hud alaihi wassalatu wassalam. Bukankah mereka tu besar, mereka tu hebat, kuat badan mereka, tulang mereka itu tadi, kalau mitos orang Melayu lah, ini mitos orang Melayu.
mengatakan sejenis binatang namanya mawas. Kan mawas ni macam monyet besar. Monyet besar. Apa mereka katakan? Mawas ini memiliki tulang besi. Itu sebab ada satu kitab pembuatan keris, kitab Melayu Patani, iaitu keris yang dibuat menggunakan campuran tulang mawas. Ada satu kitab tulis membuat keris dengan campuran tulang mawas, kerana tulang mawas tu diperbuat daripada besi. Nak katakan mawas yang besar tu pakai besi, macam al-ad, samud. Ini dua golongan yang Allah Ta'ala jadikan mereka tadi sebagai penembuk gunung. Dia bukan orang tebuk longkang untuk tanam perut lembu dari korban, kan? Ini dia tebuk gunung terus. Masya-Allah. Jadi kita mau balik. Jadi manusia yang besar itu pun kalah dengan bumi. Kalah dengan bumi, kalah dengan langit. Karena mereka menumpang di langit dan bumi. Menumpang di langit dan bumi. Allah SWT. Dan pada ketika itu juga Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita pada ayat sebelum apa? Thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ilaihi turja'un. Dialah Allah Ta'ala yang telah mematikan kamu. Sebelum ayat kita ambil, wa kuntum amwatan. Asalnya kamu tu tak ada. Amwatan tu maksudnya tak ada. Kamu tu tidak wujud. Kamu itu adalah satu bahan yang tidak boleh bergerak. Contohnya tanah. Kamu adalah hasil daripada bumi. Ingat cerita siapa? Adam. Allah Ta'ala kisahkan Adam. Awak tu dulu tanah, awak tu tak ada apa-apa pun, kata Rasulullah. Lalu kami membentuk kamu, Adam, dan menghidupkan kamu, beranak pinak kamu. Adam ni, anak dia ni disebutkan dari riwayat sebanyak 220 kembar. 220 kembar, jadi mana 440 orang anak lah. Itu Nabi Adam AS. Banyaknya. Setelah Adam meninggal, baru diangkat Nabi yang kedua, Nabi Syed. Nabi Syed AS. Habis daripada zaman Syed, maka barulah zaman Nuh AS. Nuh AS pun nak sampai kepada Nabi Hud. Hud itu ialah kita apa tu? Piut Nabi Nuh. Nuh dia ada anak nama Sam. Sam ada anak namanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak dia. Lepas tu anak dia dan anak dia. Ada anak yang ketiga Abdullah dan yang seterusnya Hud. Masya-Allah. Hud bin Abdullah. Hud bin Abdullah yang ni saya lupa, tapi bin Sam bin Nuh. Mana 5 generasi baru datang Nabi Nuh AS. Jarak jauh jugalah nak sampai. Jadi itu sebab zaman Nabi Hud telah ada kabilah kaum Ad. Zaman Nabi Nuh mana ada nama kaum? Tak ada kaum apa Nabi Nuh? Tak tahu sebab kata tadi Nabi Adam ada berapa anak kembar tadi? 220. Anak kembar dia. Anak kembar. 1,000. Hawa mana ada perempuan lagi waktu tu? 1,000 Hawa ketika itu. 120 kembar 440 orang anak. Allah bagi kuat pada Hawa alaihi salatu wassalam. Insyaallah. Ini lebih Hawa, ibu kepada sekalian manusia. Itu dipanggil ummatun nas. Ummatul bashar, manusia, mak kepada sekalian manusia. Insyaallah. Adam dipanggil abal bashar, bapa sekalian manusia. InsyaAllah. Jadi itu masa Allah jadikan Adam AS keras kaku, tak ada apa pun. Walaupun Adam tu dah siap, Adam tu dah siap, dah terbentuk, terbaring dalam syurga. Seketul, sebujur Adam, dia panggil sebujur Adam. Tengok tak ada apa pun Adam tu. Dan asalnya tanah. Itu sebab bila kita dikembalikan oleh Allah Ta'ala, dimasukkan kita ke dalam tanah. Apa perkara sunat dilakukan oleh orang yang menghantar jenazah ke kuburan. Ini kadang-kadang ada orang terlepas pandang. Itu perkara sunatnya mengambil sekurang-kurangnya segenggam tanah, lempar atas tanah perkuburan. Yang baik 7 lah kan. Kita ambil 7, 1, 2, 4, 7. Letakkan di atas tanah perkuburan. Itu berarti apa? Kita menguburkan si mati. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menguburkan orang mati, pahala bagi seperti dia telah menyediakan tempat untuk orang itu kembali. Mana dah buat kau rumah. Ada orang yang dikebumikan tu. Dikebumi tu. Ada orang yang dikebumikan tu kita letak. Kita letak dia terjauh tak begitu ke tanah, campak begitu. Habis begitu, insya-Allah letakkan tanah biar dia berbukit kata orang. Ada begitu. Dulu dia jadi berbukit tu sebab begitu. Sahabat dia korek tanah, kemudian pasir kan datang, dia kumpul batu letak buat tanda. Tu sebab kalau kita pergi umrah kita tengok kuburan Baqi', kuburan Mal'ah kan rata saja, cuma mengharapkan batu penanda saja. Kerana akhirnya mereka akan tenggelam pasir. Jadi sunat bagi kita meletakkan batu ataupun tanah di atas perkuburan tadi
sebagai menyatakan madfan, tempat kembali orang tadi. Ni kisah kejadian Adam. Ini dalam kurungan sepatutnya suruh ceritakan kisah jadi Adam. Kalau cerita kisah jadi Adam ni panjang cerita dia, masya-Allah. Nak jadi Adam alaihi salatu wasalam dan terbentuk Adam tu tadi. Ini kisah walaupun Israiliyat tapi boleh diambil sebagai pengetahuan. Apa dia? Adam dijadikan daripada 12 tanah. Dia bukan satu tanah aja. 12 tanah dijadikan Adam alaihi salatu wasalam. Antaranya apa? Tangan kanan ni tanah Makkah. Tangan kiri ni tanah daripada tanah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Paris. Disebut tanah Paris. Paris, tanah Mekah. Kemudian kemaluan tanah Babylon. Kaki daripada tanah Adam, tanah India. Muka daripada tanah Aden. Telinga daripada dia ada tempat-tempat dia. 12 tanah keseluruhannya itu tadi. Sebab kalau tengok tangan kanan dan tangan kiri saiz tak sama. Jari pun tak sama saiz kanan kiri. Telinga kan pakai cermin mata, macam ajar pakai cermin mata kita tahu. Telinga kita sengit, cermin mata kita pun akan sengit. Kerana kedua-dua ni dia bertanah yang berbeza. Dia asalnya tu tanah berbeza. Kalau orang pakai cermin mata dia kata tak sengit cermin mata tu, tu mungkin sempurna lah tu. Sempurna lah orang tu, insya-Allah jadi dia. Tapi kalau saya sendiri dia terang dia sengit walaupun tak ketara lah kan, tapi dia mesti sengit sikit. Ini orang duk pakai asyik mengejah gitu je. Kalau pergi buat kat tu langkat spek sana tak sebab kita asyik ukur supaya dia sama, maksudnya supaya dia sama padahal mata kita tak sama sebenarnya. Sebab gitu insya-Allah. Jadi tak sempurna manusia tadi. Nak kata sempurna mana tangan kita pun tak lurus. Kata orang tu buat lurus tak boleh lurus tangan kita insya-Allah. Masya-Allah. Baik, itu kejadian Adam alaihi salatu wasalam. Panjang kisah ni kalau kita nak kisahkan pada pagi yang mulia ini. Baik, adapun wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini baru kita nak cerita kisah Adam ni. Kata Allah Ta'ala, dan ketika berkata oleh Allah, yakni Tuhan engkau ya Muhammad bagi segala malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahawa aku hendak jadikan pada dalam bumi ini gantian aku. Gantian aku di sini bukan makna ganti Allah Ta'ala, maknanya jadi pentadbir. Sekarang dunia ni kan Allah yang takdir. Ayat tadi sebelum kan kita tahu wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Dia yang tahu tentang takdir urus alam ni. Maka sekarang Allah kata aku nak lantik tu sidangnya. Untuk sidang dia tu lah khalifah. Jadi disebut ini ja'ilun fil ardi khalifah, wakil. Ada wakil aku di bumi. Insya-Allah. Pentadbir ni tetap Allah Ta'ala juga. Ini kerja-kerja apa nama urus takbir kata orang. Urus takbir, tapi kerajaan ni Allah Ta'ala. Urus takbirnya khalifah, insya-Allah. Kawasan kita ada sultan. Sultan dia tak boleh nak turun kepada semua tempat. Lalu diadakan apa? Orang-orang kaya jajahan. Orang kaya jajahan. Dan dia orang kaya jajahan pula, luas juga jajahan dia. Terpaksa lantik penghulu. Kenapa kita sebut penghulu? Sebab penghulu bawah apa nama orang besar jajahan. Tok Sidang tak? Tok Sidang dia duduk bawah apa nama kerajaan negeri. Sebab itu Tok Sidang lantikkan kerajaan negeri. Ini cerita tentang kuasa mutlak atas satu tempat. Baik. Kemudian Allah Ta'ala kata wa iz qala rabbuka lil malaikah. Ayat ni sebelum Allah Ta'ala kata ini ja'ilun fil ardi khalifah ni ada ayat cerita. Ada cerita dia ni. Kita nak ceritakan sini, ada setengah orang tolak cerita ni. Tapi ini cerita untuk guru ceritakan. Berkaitan ketika Allah menghimpunkan para malaikat. Time tu tak ada siapa derhaka lagi. Belum ada cerita derhaka pada waktu tu. Kenapa? Kerana semua malaikat itu taat, termasuklah satu malaikat namanya Azazil. Azazil yang kita kenali pada waktu itu adalah satu malaikat yang sangat taat pada Allah. Dan dia adalah daripada pilihan, makhluk pilihan Allah Ta'ala. Azazil, hari ini kita kenali dia sebagai syaitan. Azazil ni dia bukan sebarang iblis, minta maaf iblis. Bukan syaitan, iblis. Itu Azazil. Dia ni asal bukan malaikat, asalnya ialah jin. Dia ni adalah jin yang bapaknya atau keturunannya itu tadi bernama Jan. Jan.
Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rahman, Allah apa? Wa khalaqal janna min marijin nar, dan kami jadikan jan itu dari lidah api. Sedang nanti kita akan jumpa pada ayat sini apa kata Iblis la'anatullah alaih, kata dia apa? Sesungguhnya aku ini dijadikan daripada api. Kata dia, semua aku dijadikan daripada api, maka aku lagi mulia. Kenapa? Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, wa khalaqal janna min marijin nar. Sebut begitu. Jadi Iz qala rabbuka lil malaikah, jan ni tadi dia ada anak, dah ada cucu dan sebagainya, hingga sampai satu nama Azazil. Dan orang-orang Kristian hari ini masih menamakan iblis sebagai Azazil. Dia bezakan antara Azazil ialah iblis baik. Azazil nama dia. Kalau iblis yang jahat dipanggil Lucifer. Lucifer. Ini kalau kita Bible lah kan, insya-Allah dia nak ceritakan Azazil dan Lucifer. Kalau kita pula yang baik dulu namanya Azazil juga, tapi bila dia jahat kita namakan dia iblis. Iblis. Beza kat situ saja. Adapun mereka juga mempunyai dua cerita yang satu individu yang punya dua nama, iaitu Lucifer dan juga Azazil. Kita juga mempunyai dua, iaitu Azazil dan iblis. Keduanya ialah orang yang serupa. Kita kata orang atau makhluk yang serupa. Masya-Allah. Jadi bila sebutkan gini, Azazil ini diambil oleh Allah Ta'ala kerana ketaatan dia. Hingga ulama mengatakan tidak ada satu jengkal daripada bumi ini yang kita pijak hari ini melainkan tempat itu pernah disujud oleh Azazil. Habis bumi dia dah sujud, semua dah habis sujud. Dia berjalan melantau dia sujud, hingga Allah angkat dia naik ke langit kedua. Sujud habis langit kedua, kemudian ketiga, keempat, kelima, dan dimasukkan dia ke dalam syurga. Panjang umur dia, kerana waktu tak ada kematian lagi bagi dia. Masya Allah. Jadi hingga naik martabat dia Allah lantik, malaikat itu ditakbir oleh bangsa jin. Bangsa jin takbir malaikat. Allah Ta'ala angkat martabat bangsa jin tadi, iaitu Azazil, menjadi ketua para malaikat. Masya Allah. Itu sebab dia jadi ketua para malaikat, dia ada sifat. Ini jin dia ada sifat, dia macam manusia. Dia makan, dia minum, dia taat, dia tidur. Tapi ini Azazil boleh lawan semua tu. Ini hebat. Dan manusia kita Allah Ta'ala suruh lawan juga. Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang beriman, taklah kamu puasa. Allah suruh puasa. Pun ada orang tak mau puasa. Macam tu nanti. Bila Allah Ta'ala kata kurangkan makan, banyak juga makan orang. Bagi kita, siapa kita kenal? Tak mana kedudukan Jibril Ustaz? Kata Azazil ketua malaikat. Waktu itu Azazil masih malaikat biasa lagi. Masih lagi malaikat biasa. Ketika itu belum ada Nabi yang nak diturunkan untuk dapat wahyu. Azazil masih lagi malaikat yang menyembah Allah semata waktu ketika itu. Azazil Jibril dia naik pangkat apa? Ketika mana telah ada para Nabi. Dia begitu. Jadi ketika mana Azazil, saya sebut Azazil ni cerita baik dulu. Jadi kita cerita baik. Allah Ta'ala berjumpa, Allah panggil sekalian malaikat. Wa iz qala rabbuka lil malaikah. Ini syarat dia panjang kat sini. Sebelum ini ja'ilu fil ardi khalifah. Allah Ta'ala cakap pada Azazil, Allah Ta'ala cakap pada sekalian malaikat, wahai sekalian para malaikatku, nanti akan ada di antara kalian menerima satu daripada aku yang dinamakan durhaka. Ada satu orang daripada kalian yang akan durhaka kepada aku, kata Allah Ta'ala. Ketika itu para malaikat ketakutan, takut kerana durhaka kepada Allah Ta'ala. Mereka ni dijadikan dengan sifat taat. Lalu ketika itu hanya satu doa yang makbul, doa Azazil. Allah terima doa Azazil waktu tu. Maka semua malaikat berbondong-bondong datang kepada Azazil, lalu minta, ya Azazil, doalah kami supaya terlindung daripada menjadi durhaka kepada Allah Ta'ala. Azazil pangkat tangan, ya Allah, lindungilah para malaikatmu ini daripada menjadi durhaka kepadamu. Amin, kata para malaikat semua. Dan dia juga amin. Tapi apa kesilapan dia? Dia mengatakan, ya Allah, lindungilah para malaikatmu daripada durhaka kepadamu, ya Allah. Tak silap, apa silapnya? Yang silap ni tak mengatakan, ya Allah, lindungilah aku dan para malaikatmu. Dia tak mengatakan aku di situ. Itu sebab kita kalau berdoa untuk mak bapak sekalipun, apa kita kata? Rabbirhamhuma kama rabbayani. Jangan lupa diri, ya Allah, ampunkan dosaku, kedua ibu bapaku. Kan kita minta ampun dosa kedua mak bapak, kita tak ampun minta dosa, tidak minta ampun dosa kita. Jadi kita ketinggalan. Ini salah satu daripada kesilapan berdoa. Dia mendoakan untuk orang lain. Itu sebab dalam ibadah ni kita sebut macam mana hukum ni.
dalam manasik fiqh dia, dalam kaedah fiqh dia kata apa? Iaitulah mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah, hukumnya makruh. Mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah makruh. Contoh yang banyak jadi pada hari ni apa dia? Seperti dalam masjid. Contoh sebelum PKP dulu, depan ada ruang kosong, duk tunding orang, masuklah. Suruh orang ke depan dulu. Itu kan makruh, mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah. Hari ni tak adalah, memang saf kita sampai bulan 8 dia renggang aja. Semiter renggang dia. Dia nak sebutkan gitu, masya-Allah. Dia mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah, itu hukumnya makruh. Jadi tak boleh begitu. Contoh, kita bercinta dengan satu orang perempuan, lama sudah bercinta, tiba-tiba dia dipinang oleh kawan kita. Kawan kita pinang dia, insya-Allah. Maka perbuatan peminangan itu tadi itu sebenarnya tak elok, sebab meminang milik orang. Dan kemudian dia ni, alah tak apalah tu kawan baik saya, biarlah dia dulu, dia boleh mampu dulu, dia lah dulu. Hukumnya pun makruh. Kenapa? Kerana perkahwinan itu ibadah. Mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah, hukumnya makruh. Abah tak apalah, abah kahwinkanlah adik dulu, saya kedian tak apa. Makruh tu perbuatan tu. InsyaAllah. Itu sebab orang Melayu dia letak denda kerana melakukan makruh. Kita panggil dengan lafaz langkah bendul. Langkah bendul, kena denda. Pengantin laki-laki yang nak meminang adik atau minang perempuan, sedangkan kakaknya masih ada, mesti membayar kepada kakak tadi sesuatu gantian. Nak mengelakkan makruh tadi. Ni orang dulu dah fikir, orang kita ni tak nampak benda tu. Apa hukum tu, Ustaz? Makruh. Tak, kita bayar orang tu datang, kita katakan lelaki tu kakak dia belum kahwin lagi, sekarang ni kena bayar. Hukum dia tu. Bayar tak boleh lah, kena bagi hadiah. Hadiah boleh, bayar tak boleh kan. Kebijakan Ustaz. Kalau bayar, bapak kata kau kena bayar, maka berarti bapak ni sedang menikahkan kedua-dua anaknya. Ni meletak mahar lah, kata kan, meletak mahar. Tak boleh. Hadiahkanlah kakak dia ni tak ada kereta, kata, belikanlah kereta sebiji, kata. Itu cadangan, kata Allah. Kalau beli, alhamdulillah, kata dia, masya-Allah, tabarakallah taala. Ini saya sebutkan gitu. Jadi itu sebab kalau kita tahu, iblis hari ini dia melakukan kesilapan dari satu langkah saja. Apa dia? Doa. Baru Allah kata, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan atas muka bumi ini tadi sebagai pengurus tadbir. Tapi ketika itu berlaku protesan. Malaikat protes. Masya-Allah. Sebab apa? Sebab di bumi ni sebelum ada manusia, Allah Ta'ala dah cipta dah manusia ataupun bangsa-bangsa lain. Ini dalilnya Allah kata apa? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a. Qalu, kata malaikat serentak semua, ataj'alu. Ni ataj'alu ni bukan satu perkataan, dua perkataan tu. Alif tu satu perkataan, taj'alu satu perkataan. Alif tu a tu apakah? InsyaAllah. Sebab kalau orang Arab cakap jangan ada a. Tak boleh ada a tu mana tanya. Macam uridu tu mana tanya, apakah? Ataj'alu, apakah taj'alu? Dia berkata ja'ala menciptakan, menjadikan. Taj'alu, apakah engkau nak jadikan? Ataupun apakah engkau hendak menjadikan ataupun sedang menjadikan biha padanya bumi. Nampak? Muannas. Masya-Allah. Bumi. Sebab apa? Kalau bahasa Arab yang pula yang ini hu laki-laki, perempuan. Perempuan. Dia laki-laki, dia perempuan, duduk kat belakang. Kalau yang ini duduk depan. Macam mana saya tunjukkan balik kan? Dia cantik sikit. Aturan dia. Kalau nak mengatakan dia di depan, maknanya nak mulakan dia adalah, jadi benda tu duduk depan, tak bersambung. Jadi benda huwa, ni huma. Huwa, perempuan, hiya. Kalau nak katakan belakang, disambung dengan laki-laki, dia tu di belakang, hu. Kalau perempuan, ha. Kalau huma, kalau ni huma juga. Kemudian ni huma juga, ini pun huma juga, dia tak ada berubah. Kemudian ini huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna.
Kemudian hu huma hum. Hu huma kum. Hu huma hum. Ha huma hum juga subur. Hum juga. Ini tak berubah. Ini hunna. Sama. Cuma yang depan itu berubah. Jadi kalimat ha di situ nak menunjukkan hu huma hum. Ya huwa huma hum. Ya huma hunna. Hu huma hum. Ha huma hunna. Ya ka kuma kum, ki kuma kuna ya nah. Dia ada ni tasrif dipanggil. Mesti kena kalau ngaji kita lama ni kena ada ni untuk ngaji kita Arab. Kita togel benda ni paling penting. Insya-Allah. Baik. Jadi kata apa? Inni ja'ilun fil ardi. Ardi ni muannas. Muannas hakiki. Dia dah perempuan, nyata perempuan. Dia bukan muannas lafzi. Kalau muannas lafzi dia mesti ada huruf ta marbutah dekat akhirnya. Ini tak ada ta marbutah, jadi dia panggil muannas hakiki. Insya-Allah. Sama dengan sama tadi. As-sama'u mana ni pada ayat bawah ni. Summa stawa ila sama'i, ayat tu tak ada pun ta marbutah. Tapi bila dia jadi jamak dia jadi samawati. Kenapa? Sebab dia muannas hakiki. Hakikatnya dia perempuan. Dia bukan pada sebutan macam contoh kalau Fatimah. Kita tahu Fatimah tu ialah perempuan kerana ta marbutah. Tapi macam mana dengan Zainab? Zainab tak ada ta marbutah. Huruf ba. Zainab. Zainab itu dipanggil sebagai muannas hakiki. Fatimah muannas lafzi. Macam mana pula laki-laki? Contoh laki-laki namanya Amir. Itu memang sah laki-laki. Tapi bagaimana Hamzah? Ha mim za ta marbutah. Hamzah. Itu kan nama perempuan ta marbutah. Jadi tidak dipanggil dia dengan kalimat muannas. Kenapa dia dipanggil lafzul muannasun hakikatun muzakkar. Jadi dia panggil apa? Lafaz muzakkar hakiki. Memang itu. Kaedah dia. Insya-Allah. Ini kena bahasa Arab lah. Insya-Allah. Yang kena ngaji bahasa Arab pelan-pelan insya-Allah. Lafzul muannas, lafaznya lafaz muannas, hakikatul muzakkar, hakikatnya dia lelaki. Tapi yang ini fil ardi, ardi dengan sama ni lafzul muzakkar, hakikatul muannas, lafaznya lafaz muzakkar tapi hakikatnya dia muannas. Ada panggil gitu. Hakikatnya dia perempuan. Kenapa? Kerana lemah. Nak tahu macam mana dia jadi perempuan? Kalaulah dia hitung alam pertama. Yang kedua, kalau dah dia itu berpasang-pasangan. Contoh telinga. Telinga ni dia bukan lafaz muannas, dia uzun. Alif zal nun, uzun. Dia kita panggil azan. Uzunun makna telinga. Kalau uzunun tu lafaz muzakkar. Tapi sebabkan dia ada dua, uzunun jadi muannas. Kenapa? Al-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Perkataan laki-laki itu lebih kuat daripada perkataan perempuan. Kalau telinga hilang sebelah, orang cakap apa? Cacat, atau orang kata sombeng telinganya, masya-Allah. Jadi mana lemah kerana ketiadaan satu lagi. Masya-Allah. Mata pun kalau tak ada sebiji, orang kata cacat. Kenapa? Dia adalah muannas, benda yang bergandengan, berpasang-pasangan. Masya-Allah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, kata mereka, qalu ataj'alu, apakah kau nak jadikan lagi fiha padanya itu mayufsidu, kata mereka, adakah Tuhanku hendak jadikan padanya mereka yang berbuat fasik. Kalau dalam tu dia telefon, ya Allah, apakah kau ingin menjadikan orang-orang fasik? Adakah engkau menjadikan orang yang akan merosakkan dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami sentiasa bertasbih. Ya. Jadi, ya Allah, apakah kau nak jadikan? Kan manusia tak jadi lagi. Tapi malaikat dah kata, apakah kau nak jadikan orang yang menumpahkan darah? Kenapa? Kerana sebelum ada manusia telah cipta makhluk lain yang menumpahkan darah di bumi. Jadi manusia tu dia ada sebelum makhluk pertama yang Allah jadikan atas muka bumi, burung. Seekor burung, bukan seekor burung, kelompok burung. Apa nama burung tu? Dia seperti burung merpati. Umurnya diikut dengan biji sawi. Biji sawi itu. Itulah umur dia. Jadi berapa sampai habis biji sawi itu tadi, maka habis pupul dia orang. Mereka tengok makin kurang, mereka makan sehari sebiji saja. Kemudian lagi kurang seminggu sebiji. Kemudian setahun sebiji. Akhirnya buah habis dan mereka pun habis. Baru Allah jadikan yang kedua. Ini kata Tuk Guru. Sebabkan kita dalam pengajian pondok ni, saya cerita. Maknanya Allah Ta'ala sebelum jadikan Adam,
telah menjadikan Adam yang dahulu sebelum Adam yang kini. Adam yang disebut dalam Quran ni Adam yang ketujuh. Nak sebutkan gitu. Itu sebab kita tengok saya jawab dengan orang etis, masya-Allah taala, tentang orang mengatakan perak man. Perak man, lebih kurang perak man berapa angka umur dia? 11,000 tahun ke 12,000 tahun umur perak man. Ketika mana Nabi Muhammad SAW hari ini baru 1441, Isa baru 2021. Kenapa saya kata Isa 2021? Sebab kalender Masihi berlaku sedikit kesilapan sebenarnya. Mereka memulakan tahun pertama dengan satu Masihi, iaitu hari kelahiran Isa dipanggil satu. Padahal itu kosong katanya. Kosong menuju ke satu baru satu. Jadi Nabi mulakan dengan satu. Jadi sebenarnya hakikat hari ini ialah tahun 2021 dah. Jadi kalau kira 2021, jarak di antara Isa dengan Nuh sekitar 5,000 tahun. 5,000 tahun. Jadi mana 7,000 lah. 5,000 ke tambah 2,000, 7,000 lah. 7,000. Hari ini dengan Isa 2,000, Isa dengan Nuh 5,000. Jadi dah 7,000. Nuh dengan Adam alaihissalam kira-kira 1,500 ke 2,000 tahun jarak dia. Jadi baru 9,000. 9,000 tahun. Macam mana perak man boleh jadi 12,000 tahun? Ini kajian dia orang pening kepala. Takkanlah penama perak man 12,000 tahun. Dan persoalan yang dicetuskan oleh guru kita, dia kata, betul ke wujud yang dikatakan orang sebagai zaman Neolitik, Paleolitik, Mesopolitik, zaman batu dan zaman logam? Manusia yang keluar dengan kalimat itu. Sedangkan Allah Taala kata apa di sini? Allah Taala wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian kami ajarkan Adam nama-nama benda. Dan Adam tu boleh bercakap, malaikat boleh bercakap. Itu siapa? Ini kata para ulama menaksir Adam manusia ataupun ciptaan sebelum manusia yang namanya Adam. Macam tu. Jadi rangkanya macam rangka manusia, tapi dia bukan manusia. Dia panggil macam tu. Ala kuliah, benda jangan fikir. Saya kata kalau kita fikir pun tak menambah manfaat. Cuma nambah knowledge, kata orang je dah. Nambah knowledge, beritahu gitu supaya orang tak sangsi dengan perak man tu. Macam mana perak man kata 11 ke 14,000 tahun, 11 ke 12 ke 14,000 tahun umur dia. Di Lenggong, manusia pertama diketemui di bukan manusia pertama, dia katakan penempatan manusia awal di Lenggong, Perak. Ala kulli hal, tak tahu juga, diorang kaji pun pakai mesin. Kita tak tahu, mungkin betul umurnya 9,000 tapi terletak 11,000. Kalaulah 9,000 sekalipun, boleh jadi adakah dia anak Nabi Adam? Nak kata wallahu a'lam. Kita tak boleh cakap lah. InsyaAllah. Tapi nak bagi tahu sini, malaikat dah tengok perangai makhluk yang dijadikan sebelum daripada Adam. Itu sebab ini saya baca siapa karangan Said Al-Hadi. Dia mengatakan apa? Said Hadi mengatakan bahawa minta maaf, Said Hawa mengatakan telah ada manusia sebelum manusia, tapi apa yang kurang pada mereka? Akal. Mereka tak ada akal. Itu je. Tak diberi akal, cuma diberikan nafsu. Nafsu semata-mata pada mereka, hingga melakukan pembunuhan, hingga melakukan kerosakan atas muka bumi. Maka telah disaksikan oleh malaikat, yang malaikat nak klaim kamilah yang lebih layak. Kami lebih layak dengan mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini lagi layak ya Allah kerana banyak bertasbih, memuji Engkau dan menyucikan Engkau ya Allah. Dan cuti dengan apa? Dengan mentaati segala perintah dan kerjaan Engkau ya Allah. Dia sebut gitu. Jadi pada kalimat itu dia kata qalu ataj'alu, ya Allah, kau nak jadikan lagi ke? Soalan lagi tu. Ataj'alu, dia kata apakah nak jadikan lagi? Itu tafsir tak sebut. Kita kena main bahasa Arab tu juga. Bahasa Arab jadikan. Kenapa taj'alu? Ada bukan qalu ja'ala. Kalau ya Allah, bukankah Engkau telah jadikan? Telah jadikan aja. Ataj'alu, nak cipta lagi? Ataj'alu, nak cipta lagi? Macam tu. Ya Allah, bukan Kau nak cipta lagi fiha, pada bumi itu tadi, may yufsidu fiha, yang merosakkan bumi itu. Kemudian
kemudian wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Mana mereka suka berperang-perang. Sebelum itu ada ulama mengatakan ini ialah kaum jin, iaitu keturunannya Azazil. Yang jadi dulu Azazil ni, dia orang suka perang, tak elok perangai. Azazil tu dia lah satu-satu daripada sekalian jadian dunia tu yang baik perangainya. Tapi hakikatnya membawa perangai keturunan dia jahat bodoh. Maka ketika itu Azazil ni ada satu sumpah pada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku bersumpah di hadapan Engkau tidak akan ku pernah sujud selain daripada Engkau, ya Allah. Itu dia punya sumpah. Sumpah dia, Allah, aku tak akan sujud selain daripada Engkau, ya Allah. Hanya Engkau lah Tuhan yang aku sembah, kata dia, insya-Allah. Itu yang kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hingga nanti bila sampai perkataannya akan sampai, nanti kita akan masuk cerita tu. Ketika mana Allah Ta'ala kata para malaikat, Allah Ta'ala kata kepada para malaikat, fasjudu li Adama. Kemudian kata dia, ada muka surat 13. Kemudian Allah kata, ni wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ini syarah dia agak panjang sikit lah. Tapi ayat ni saya nak bagi tahu bahawa semuanya iblis menafikan, ya Allah, bukankah aku telah mengatakan aku takkan sujud selain kau? Dia klaim balik ayat dia dengan mengingkari Allah. Itu salah satu perkataan permulaan derhaka. Perkataan derhaka bermula di situ. Bukan maknanya enggan, tapi perkataan dia saja permulaan derhaka. Dia klaim balik Allah. Aku dah janji aku tak nak sujud selain kau, ya Allah, kau suruh aku sujud. Tak nak. Mana kedurhakaan itu bermula di situ. Itu nanti kita akan cerita balik. Sekarang ni kita cerita tentang pada kalimat qalu ataj'alu fiha may yusfikud dima'a wa qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a. Kita tangguh dulu di situ kerana ada sambungan ceritanya lagi pada sini akan datang. Wallahu taala alam. Jadi sebelum kita tangguh pengajian kita pada pagi yang mulia ini, saya buka ruang soalan kalau dia ingin bertanya. Falyatafaddal ma'jur. Kalau malaikat kita berarti mana? Wa yaqulna lil malaikat. Bukan kita qalu ataj'alu. Tangguh situ lagi sebab itu ada syarah lagi. Qalu ataj'alu. Situ. Kita tak masuk cerita Hawa lagi. Nanti kalau masuk cerita bab Hawa, saya ada satu jumpa satu buku ni cerita Hawa tu bukan manusia. Dia cerita Hawa bukan manusia. Antara asbab mengapa Hawa datang haid. Nanti kita akan sambung pada siri akan datang Allah Ta'ala. Kerana dia diciptakan daripada benda hidup. Hawa tu dicipta daripada benda hidup. Asalnya dia tak dipanggil cipta dah. Sebenarnya ada riwayat mengatakan telah ada Hawa sebelum Adam. Ada je kat kata. Hawa dulu. Ada riwayat yang mengatakan Hawa dulu baru Adam. Ini yang Ibn Mas'ud ni. Hadis Ibn Mas'ud. Ada dengar lagi mengatakan tak, Hawa tu jadi daripada rusuk Adam. Itu dikiranya rusuk Adam. Yang paling kokoh iaitu Hawa dari rusuk Adam. Itu yang paling kuat sekali. Soalannya, kalau gitu Perak Man tu bukanlah manusia. Orang Perak manusia. Orang Perak manusia. Gitu. Namun Perak Man tu, macam saya sebut tadi, boleh jadi dia adalah makhluk yang dijadi manusia, tapi manusia sebelum Adam. Kita nak panggil manusia. Kenapa? Manusia maknanya nasian. Nasia manusia. Makna nasian tu pelupa. Orang yang pelupa. Nasian. Kalau Perak Man tu, saya tak boleh nak komen lah pula. Takut dia nanam orang hutan tu, orang hutan rangka sama juga macam manusia. Kemudian metok sikit je lah kan, insyaAllah. Ala boleh hal. Tapi saya terangkan itu, anggap kira kita Nabi Adam dengan kita tak lebih 10,000 tahun lagi. Bagi gitu. Kalau ulah Perak Man tu 12,000 tahun, mana dia sebelum Adam. Begitu, insyaAllah. Cerita pada muda Adam, bukan muda kita lah, muda Adam dari Perak Man. Masya-Allah, tabarakallah. Kalau bincang Perak Man ni lucu. Saya pergi Lenggong tu nak cerita benda ni.
orang sana cannot brain kata dia. Macam mana nak kata cerita ni? Saya nak tanya dia macam mana dia boleh sebut 12,000 tahun. Ada pun baru 10,000 tahun. Ya. Allah Allah. Mana rupa peramin dia no. Dia orang dah buat dah. Dia dah buat IC dia. IC perak man. Asyik dia ada. Dia dah IC perak dia. Manusia pertama di Malaysia. Masya-Allah. Itu pun kita tak tahu. Boleh jadi perak man yang dijumpa tu ialah bakal terakhir kabilah dia dekat situ. Mungkin perak man mesti ada mak dia, mesti ada ayah dia. Kalau perak man saja dah 12,000 tahun, Apa anak-anak Cina. mak ayah dia tu macam mana pula? Wallah. Kita bawa perak claim belum lagi negeri lain mungkin dia pun ada. Perak claim tak boleh, jangan Indonesia claim. Kalau Indonesia yang claim, lagi semua Indonesia. Allah Akbar. Jadi kalau kata perak man tu bukan manusia, saya tak berani kata dia bukan manusia. Cuma boleh jadi dia yang sebelum Adakah dari Adam. tempat perkuburan dia perak man? Ada. Dia jumpa di Lenggong dalam gua. Dia punya apa tu? Tulang-tulang. Tulang dia ada, memang tulang dia ada semua. Dia dah di Lenggong, dia susun balik tulang-tulang tu semua. Jadi merupai struktur tulang manusia. Ya. Jadi itu sebab dia boleh mengatakan 12,000 tahun sebab kajian pada umur tulang tu. Umur tulang tu 12,000 tahun. Kajian tulang. Kajian tulang tu. Tapi kita sedia maklum perkuburan tertua di Indonesia Sungkai. Di Sungkai ada perkuburan tertua juga yang kira-kira lebih kurang dalam 9,000 tahun macam tu. Kubur tua. Jangan jumpa juga. 9,000 tahun. Perak man macam mana boleh jadi 12,000? Tulang tu 12,000. Sepatutnya Sungkai tu lagi tua. Tak juga. Perak man lagi tua. Dia kita perak man lagi tua. Boleh jadi Sungkai tu anak dia ke? Wallahualam dah tahu lah kan. Wallahualam. Mesti ada mak perak man. Kalau nak kaji tu sebab saya kata benda ni jadi isu orang etis. Etis akan kata tak percaya pada kejadian Adam kerana telah ada perak man tu tadi. Sebab dia dengan etis ni kita kena ada fakta. Dia tak mau sembang-sembang gitu, fakta. Tahun Adam jadi, tahun Isa jadi, tahun Nuh jadi, berapa banyak begini. Relate kan? InsyaAllah. Ala kulli hal. Kalau 12,000 tahun, 12,000 tahun makna dia mereka ni sempatlah untuk merasa daging dinosaur kata orang. Jadi dia hidup dengan dinosaur dulu lah. Wallahualam. Agaknya inilah orang yang dikatakan geng Scooby-Doo tu dah. Pakai Scooby-Doo yang pakai kayu tu. Wallahualam, tak berani nak cakap. Tak berani cakap ni. Nanti kan tak salah kena claim ustaz ni pandai-pandai mengubah sejarah fakta ni lah. Tapi yang saya bagi tahu itulah yang saya belajar. Ada sekitar 10,000 tahun ke 9,000 tahun begitu. Manusia ni mana baru lagi atas dunia ni, baru sangat manusia ni atas dunia. Wallahualam. Tak ada soalan lah. Baru-baru manusia pun hancur dah dunia kan gamak ni. Baru sekejap sangat hancur dunia. Itu sebab kalau ikut kiraan umur dunia dah lebih kurang 400 juta tahun. Bila 400 juta tahun, kita baru 10,000 tahun, berapa ribu tahun dulu, juta tahun yang dahulu tu, dia ada penduduk dia di atas muka bumi juga. Jadi ini yang sains hari ini tengah merungkai lagi. Sebab kadang-kadang kita ni dalam baca kitab, kita kena tengok juga National Geographic, kena tengok juga apa nama knowledge sains ni benda untuk kait relatekan dengan apa yang Quran nak sampaikan. Itu paling penting sebenarnya, ilmu dipanggil. Jadi insya-Allah Itu yang jadi minyak kalau jadi minyak petroleum semua. Sisa manusia. Fosil semua tu. Dah ada kehidupan awal. Dah jadi petroleum. Betul. Kalau tak cecair takkan tambah di dunia. Sebab itu. Kalau asal kejadian bumi dulu kan daratan lebih banyak daripada lautan. Tiba sekarang lautan lebih banyak daripada daratan. Dia jadi penenggelaman. Dulu Nuh alaihi wasallam kan daratan bercantum. India dengan Mekah dulu satu tanah yang sama boleh bercantum. Mana Mesir dengan India dulu boleh ni. Tu betul lah tu kata Haji Luqman, insya-Allah. Belum lagi pendakwaan kerajaan Nabi Sulaiman di Nusantara, negeri Sabak di Indonesia. Itu dia kata, ini saya ada baca, dia kata itu Candi Borobudur Nabi Sulaiman yang punya. Jadi Candi Borobudur Nabi Sulaiman yang punya kerana ada cerita tentang Sulaiman dan Balqis di Candi Borobudur. Itu Borobudur belum lagi Perabanan. Candi Perabanan lagi dia punya mitos disiapkan dalam satu malam. InsyaAllah.
Candi Borobudur candi terbesar di dunia, Candi Prambanan candi tertinggi di dunia. Macam mana kita nak claim satu hari nak buat candi tertinggi di dunia? Masya Allah, tabarakallah. Ini maknanya otak kita ni kena ada knowledge. Kalau minta maaf dekat kalau kita pakai buku, kata kita pegang kitab, cakap pun ni orang sekarang ni akademik banyak. Dia nak fakta tahun kelahiran. Jadi macam mana benda tu boleh berlaku? Ini kita tengok kalau mengikut saran Haji Luqman akan ada kerajaan negeri Sulaiman semua. Ini lagi panjang cerita kita ni, masya-Allah. Saya kena buka ensiklopedia datang sini awalnya, masya-Allah. Jadi kita tangguh dulu dah dekat ni, masya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقه لنا وقرابة لنا في ديننا مع القدر إنسا وزكاة اللهم افتح علينا فتوح العارفين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم النبي والصديق والشهداء والصالحين وصلنا عليك رفيق يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من العلم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع ربنا تقبل منا الدعاء إنك أنت السميع العليم ضر علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعوة فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام أخذ الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.